Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Allah Ta'ala sentiasa menguji para walinya untuk mensucikan mereka. Jadi mereka sentiasa di atas kakinya takut daripada perubahan dan pertukaran. Mereka tetap takut walaupun keadaan mereka kelihatan selamat. Mereka kerap terperanjat meskipun mereka telah diberikan ketenteraman. Mereka mendebati diri mereka kendati pun di atas sebiji debu atau sebesar kacang, dengan sedikit menoleh atau sekejap lalai. Setiap kali Allah mententeramkan mereka, mereka terbang. Setiap kali Allah mengayakan mereka, mereka memfakirkan diri mereka. Setiap kali Allah memberi keamanan kepada mereka, mereka sangat bimbang. Setiap kali Allah mengurniakan mereka, mereka menolak. Setiap kali Allah membuat mereka ketawa, mereka menangis. Setiap kali Allah menyenangkan hati mereka, mereka malah bersedih hati. Sebenarnya mereka bimbang dari perubahan keadaan dan buruk kesudahan. Mereka tahu betul bahawa Tuhan mereka itu tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Malah manusia akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tetapi engkau, wahai orang yang lalai, engkau cuba melawan Allah dengan maksiat dan berbuat salah. Kemudian engkau merasa aman daripada balasan Allah Ta'ala. Ingat, sedikit masa lagi keamananmu akan menjadi bimbang. Kelapanganmu menjadi sempit. Keafiatanmu menjadi sakit. Kemuliaanmu menjadi hina. Ketinggianmu menjadi rendah. Dan kekayaanmu menjadi kefakiran. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara ketakutan orang beriman ialah bila Allah Ta'ala menarik hidayah yang telah diberikan. Bila Allah Ta'ala menggantikan ketaatannya kepada maksiat, menggantikan keredaannya kepada kemurkaan, menggantikan kebaikan kepada kejahatan, maka ini ahwal keadaan takallubat, perubahan yang paling dibimbangi. Maka mereka, para kekasih Allah, para wali Allah, yang sepatutnya dalam keadaan dan kedudukan mereka berada dalam keamanan, tapi sebenarnya mereka berada dalam kebimbangan dan ketakutan. Bimbang sesudah Allah Ta'ala memberi hidayah, maka Allah cabut. Kerana mereka mengetahui bahawa Allah itu fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang Allah kehendak. Kerana mereka mengetahui bahawa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak akan ditanya apa yang dia buat. Kita yang akan ditanya apa yang kita buat. Allah nak buat apa pun itu hak Allah. Allah berkuasa penuh. Tidak ada orang yang boleh menyanggahnya. Tidak ada yang boleh membantahnya. Semua makhluk Allah. Umpamanya ialah seorang yang mempunyai satu rebang ayam. Ini ayam dia belaka. Maka sebahagian ayam dijual, sebahagian ayam diberi pada orang, sebahagian ayam disembelih, dibakar, dibarbecuekan dia, sebahagian ayam difrozenkan dia. Lalu orang tanya, kenapa buat macam ni? Yang sembelih, frozen, bagi korang. Maka jawab tuan ayam ni, ini ayam aku, ikut suka aku lah. Maka tak ada orang boleh menempelak dia. Ayam dia, suka dia.
Kalau itu perbandingan dan misalannya, apatah lagi kuasa Allah Ta'ala. Allah menyebut dalam Al-Quran, Yahdi man yasha. Allah beri petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh sesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila Allah Ta'ala menyebut begitu, dan hakikat yang berlaku dalam kehidupan manusia memang begitu, maka ini menakutkan semua orang beriman yang tahu, dan mengambil mudah orang yang tak tahu, dan tidak dipedulikan oleh orang yang jahil dan yang bodoh. Kerana itu Allah Ta'ala mengajar kita satu doa yang surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk dan hidayah kepada kami, dan kurniakan rahmatmu kepada kami. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemurah. Kita diajar oleh Allah supaya kita tahu mahanya hidayah, supaya kita tahu untungnya kita daripada segala orang yang untung, sebab Allah beri kita hidayah. Lebih kita beruntung daripada orang yang Allah beri harta, yang Allah beri dia keturunan baik, yang Allah beri padanya kekuatan tubuh badan, yang Allah beri kepada jawatan. Kita diberi iman yang jauh lebih baik, iman yang tidak boleh kita nilaikan dengan mana-mana harta di dunia. Maka bila kita tahu nilainya, kita sentiasa bersyukur pada Allah. Betapa mahalnya iman yang Allah beri pada kita, sehingga Allah mewajibkan kita menyebut setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Walaupun kita sudah berada pada jalan yang lurus, tapi diulang-ulang baca 17 kali sehari secara wajib dalam solat fardu kita. Solat fardu itu bukan sekadar kita melihat hayat cara melaksanakan solat, tapi apa yang terkandung di dalamnya itu ialah satu anugerah dan satu perkara yang perlu kita lihat dengan penuh perhatian kita. Antaranya ialah bacaan Fatihah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fa huwa khidaj. Siapa yang tak baca Fatihah dalam solat, maka solatnya tidak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Apa yang ada pada surah Fatihah? Yang kita baca ayat akhir, pada ayat-ayat akhir surah Al-Fatihah, dia kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita minta pertama, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bila kita minta dari Allah jalan yang lurus, kita pun nak tahu jalan yang lurus bagaimana. Maka Allah beritahu jalan yang lurus dengan memberitahu kepada kita orang yang sudah diberikan jalan yang lurus ini dengan orang yang tidak diberikan. Dengan ini kita dapat bezakan dengan cepat. Bila kita baca lagi ayat siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Beri nikmat apa? Nikmat agama Islam. Itu nikmat terbesar. Kerana sesudah itu Allah menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang yang engkau benci dan murkai serta laknati, yakni Yahudi. Waladdallin, dan orang yang sesat, yakni Kristian. Mereka ini ada semua benda, harta, kekayaan, pangkat dan sebagainya, melainkan mereka tidak ada Islam, hidayah. Maka tahulah kita bahawa nikmat yang Allah sebut di situ ialah nikmat agama ini. Bila Allah cintakan seseorang, Allah akan beri agama. Innallaha yu'tid dunya liman sya'
Walakin lam yu'ti din illa liman ahab. Allah akan beri dunia siapa pun yang Allah nak. Tetapi Allah tidak beri agama melainkan siapa yang Allah sayang. Kerana itu bila kita tahu Allah Ta'ala sayang, Allah beri agama. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan kita bahawa agama yang Allah beri, Allah boleh tarik balik. Dan cerita yang ditarik balik agamanya menakutkan kita. Lihat kisah Barsisa. Lihat kisah Bal'am bin Ba'urah. Lihat kisah Qarun. Ini orang-orang yang asalnya dapat hidayah. Asalnya Islam. Asalnya dekat dengan Allah. Al-Imam Ibn Kathir waktu menceritakan kisah Barsisa dan waktu menceritakan kisah Bal'am bin Ba'urah, menyatakan kisah ini menakutkan semua para wali Allah, semua para kekasih Allah. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam suratul A'raf ayat 176, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah, tetapi oleh kerana cintanya pada dunia lebih dan ikut nafsunya itu lebih, maka Allah Ta'ala mengubah kedudukannya. Walau sya'allahu la rafa'ahu, kalau Allah kehendaki, Allah nak angkat dia tinggi lagi. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi bila dalam dirinya ada sayang pada dunia, wattaba'a hawa, mula ikut nafsu, maka kata Allah, famathaluhu kamasalil kalb, maka jadilah dia seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath, kalau diberi minum masih menjelir, kalau dibiarkan masih menjelir. Maksudnya gambaran hina orang ni. Tuan-tuan sekalian, kita kalau kita baca sejarah Nabi SAW, ada orang yang duduk di belakang Rasulullah yang beriman dengan Nabi SAW dan yang melalui pelbagai kesukaran bersama orang Islam, akhirnya murtad. Kita baca kisah Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini ialah suami kepada Ramlah binti Abi Sufyan. Maka bila ditindas, dan dia adalah sepupu Nabi SAW, ibnu ammatin Nabi, bila dia ditindas dengan begitu teruk, Rasulullah suruh dia berhijrah. Pergilah berhijrah ke Habasyah. Maka dia pun berhijrah ke Habasyah. Tiba-tiba bila dia melihat kemewahan di Habasyah, tengok orang Kristian kaya, orang Islam miskin, papa kedana, dia lupa nikmat yang paling besar Allah beri di Islam. Maka duduk lama duduk di Habasyah, akhirnya dia murtad. Bila orang tanya kenapa murtad, kerana dia inginkan dunia. Dia dah penat dah hidup susah, dia nak hidup senang dengan kemewahan dunia yang sementara. Maka dia menyuruh isterinya juga murtad, iaitu Ramlah, isterinya enggan, terus mempertahankan agamanya sehingga dinikahi oleh Rasulullah, menjadi salah seorang isteri Rasulullah yang dikenali sebagai nama Ummu Habibah. Ummu Habibah iaitu namanya Ramlah bin Abi Sufyan, yang Rasulullah nikahi dan mewakilkan Najasyi, dan Najasyi menghadiahkan mas kahwinnya. Wakilkan Najasyi untuk kahwin, dipanggil nikah wakalah. Maka lihat bagaimana Ubaidillah bin Jahsh asalnya bagus, bukan melalui detik-detik kesukaran bersama para sahabat seperti Bilal, bukan seperti Uthman, tapi lama-kelamaan keinginan hawa nafsunya, cinta kepada dunia menyebabkan akhirnya dia memeluk Kristian dan mati dalam keadaan kafir. Demikian juga ada satu kisah namanya Abdullah bin Khattal. Nabi SAW bila masuk ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi kata 4 orang ni kalau kamu jumpa kena bunuh, hak lain tak apa, selamat. 4 orang mesti dibunuh, 4 lelaki dan 2 perempuan. Ini mesti kena bunuh.
walau dia bergantung di kain Kaabah. Umumnya Rasulullah SAW bila masuk ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, pada 21 Ramadan, bila Rasulullah masuk ke Mekah, Nabi mengamankan semua penduduk Mekah. Melainkan Nabi mengecualikan 4 orang. Yang pertama ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Dikecualikan kerana penentangan yang teruk terhadap Islam. Yang kedua ialah Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah asalnya seorang penulis wahyu Rasulullah, kemudian murtad dan lari ke Mekah. Ini Abdullah bin Sarah. Dan yang ketiga ialah Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Khatal yang asalnya juga Islam, menjadi pemungut zakat, kemudian murtad. Dengan duit-duit zakat dia buat lagi. Dan yang keempat ialah Maqis bin Subabah, yang asalnya juga Islam, kemudian murtad. Cuma Ikrimah seorang je yang memang asal kafir. 3 orang ni pernah jadi sahabat Rasulullah, kemudian murtad. Siapa dia? Abdullah bin Abi Sarah, Abdullah bin Khatal, dan Maqis bin Subabah. Kita nak cerita sikit supaya kita tahu mahanya hidayah Allah. Setakat kita cuma bermimpi jumpa Rasulullah, belum jaminan untuk kita kata saya rasa insya-Allah syurga saya mimpi jumpa Rasulullah. Ini orang yang hidup dengan Rasulullah SAW, makan minum dengan Rasulullah, duduk belakang Rasulullah SAW, damping Nabi, bukan penulis wahyu. Kita ambil kisah Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Khatal, tuan-tuan sekalian, dia masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Nabi percaya sungguh-sungguh ke dia. Nabi lantik dia sebagai pemungut zakat. Bila satu hari dia nak mungut zakat, Rasulullah hantar dia dan menyuruh 2 orang lelaki daripada Bani Khuza'ah menemaninya untuk berkhidmat dengan dia, sebab dia ketua, jadi supervisor. Maka Rasulullah pun lantik 2 orang untuk memudahkan urusan dia. Abdullah bin Khatal dia akan pungut zakat. Maka ni 2 orang khadam dia untuk masak, untuk siapkan keperluan dia. Maka mereka pun pergi ke satu tempat. Lalu kata Abdullah bin Khatal kepada khadam dia, pembantu dia, masak makanan untuk aku nak tidur sekejap. Masak makanan untuk aku. Maka dia pun tidur tengah hari. Lepas tidur dia bangun, dia tengok khadam dia pun tidur, tak masak. Dia cukup marah. Fastaghadhahu, marah mengadang luar biasa. Dia pukul khadam dia sampai mati. Dia pukul sampai mati hanya kerana dia marah sebab makanan tak disiapkan. Bila pukul sampai mati, maka seorang tu mesti mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun lari ke Mekah dengan duit-duit zakat dia buat lagi. Bila dia masuk ke Mekah, orang Mekah heran sebab Abdullah bin Khatal dia orang Islam. Bagus, Rasulullah duk percaya ke dia sampai lantik dia ambil zakat. Bukan orang biasa-biasa. Sebab Rasulullah SAW tak akan lantik orang kalau Nabi tak percaya. Dia bukan sekadar sahabat asalnya, tapi kepercayaan. Lihat bagaimana dia mengkhianati kepercayaan. Dia buat lagi zakat, dia masuk Mekah. Orang Mekah kata, "Lima ataitana?" Dan kenapa awak datang ni? Dia kata, "Aku datang ataitukum musyrikan." Aku datang akan aku syirik. Kenapa? Sebab agama kamu lebih baik pada agama Muhammad. Dia kata gitu kerana dia takut nanti dia kena hukum bunuh balik sebab dia bunuh orang. Ya, kita orang Islam bila buat salah kena redha dengan hukum Allah. Dah buat salah, kita nak lari ke mana? Tapi dia kononnya rasa boleh lari, maka dia pun duduk Mekah. Maka cerita dia murtad ini tersebar. Dia pula nak beritahu dia murtad ni memang bagus murtad. Maka dia beli 2 orang penyanyi. Abdullah bin Khatal ni dia seorang penyair yang hebat. Dia mula mengarang syair menghina Rasulullah.
Dan dia suruh dua perempuan yang dia beli jadi penyanyi untuk nyanyikan balik dengan lagu. Dia buat skrip, dia tulis skrip lagu, yang ni tukang nyanyi. Maka setiap hari itu kerja dia. Dan dia mula minum arak. Dan mula musyrikin Mekah datang ke rumah dia bertandang, sambil minum, sambil mendengar makian pada Rasulullah. Tu asal dia orang dekat Rasulullah, puji Rasulullah, lalu maki Rasulullah. Hairan, demikian hidayah Allah. Lepas tu kalau kita tengok ada orang puji seorang, lepas tu kutuk balik, bukan satu benda yang pelik. Allah yang mengubah. Ini sahabat Nabi, bukan anak murid tok guru. Sahabat asalnya. Dia boleh maki balik Rasulullah SAW. Dia tahu Rasulullah mulia. Itu yang dia lakukan. Tuan-tuan, bila hari pembukaan kota Mekah, dia pun nak lawan Muhammad SAW. Sebab dia takut hukuman bunuh tadi. Dia siap dengan segala kelengkapan perang. Pakai baju besi, rantai besi. Tiba dia tengok tentera Islam yang banyak. Dan dia tengok orang musyrik Mekah tak melawan. Maka dia tahu dia takkan selamat hari ni. Sebab jahat dia banyak. Bunuh satu, bawa lagi duit zakat dua. Dan kemudian menghina Rasulullah. 3 salah besar, bukan salah kecil. Hatta kalau di Islam pun memang kena hukum bunuh sebab bunuh orang. Bunuh orang takkan gugur melainkan dimaafkan oleh keluarga dia. Maka dia kata satu je jalan selamat, dia akan bergantung dekat kain Kaabah. Dia pun menyorok masuk Kaabah, bergantung. Nabi dah beritahu, siapa pun kamu yang jumpa orang yang aku sebut 4 orang ini, walau dia bergantung kain Kaabah, kamu bunuh. Kaabah pun tak diselamatkan dia hari ni. Sebab Abdullah bin Khattab dipikir Kaabah kan orang Islam mulia kan, pasti tak berani. Dia lupa syarat memulakan Kaabah tu ada syarat. Syaratnya, akhirnya 2 orang sahabat nak dapat kemuliaan untuk membunuh orang hina Rasulullah. Pertama Ammar bin Yasir, yang kedua ialah Sa'id bin Harith. Sa'id ni lelaki tua, tapi semangat dia kuat. Dia tak izinkan orang yang menghina Rasulullah. Dia berlomba 2 orang untuk bunuh. Walaupun Ammar ni orang muda, Ammar muda belasan tahun. Jadi kalau orang kampung sampai geletah, maksudnya dia punya lorak dia lain macam. Tapi tua orang ni lebih hebat lagi. Sebab apa? Keinginan dia untuk membela Islam. Akhir sahabat yang tua ni bernama Sa'id bin Harith berjaya nampak dia sembunyi kat Kaabah, maka dibunuh. Tuan-tuan, ini Abdullah bin Khattab asal orang baik. Hanya sebab dia marah orang tak siapkan makanan dia. Lihat bahaya marah. Boleh murtad. Marah ni kalau kita tak jaga dia elok, dia boleh murtad. Maka ini kisah Abdullah bin Khattab. Kisah-kisah ini saya katakan, para wali takut. Sebab orang ni saya katakan tengok Nabi setiap hari. Kita tengok mimpi pun irah-irah macam tu dah rasa nak confident. Kita setakat zikir banyak tu banyak ni, okey saya ahli syurga. Wahai saudara syurgaku. Oh jangan. Itu yang kita tegur. Jangan sebut wahai sahabat syurgaku. Jangan cepat sangat. Wahai bidadari syurgaku. Jangan cepat sangat. Tentang benda tu bukan boleh kita main-main macam tu syurga. Kita dah kata kalau nak sebut mudah-mudahan kamu menjadi bidadari syurgaku. Comel juga ayat tu. Terus kata alhamdulillah hari ni bidadari syurga saya terkejut lambat subuh. Tak sempat siap sarapan. Ayat comel bidadari syurga. Dan nama bidadari syurga dah tak terkejut subuh. Bahaya itu dah tak jadi bidadari syurga. Yang ni pula kata suami syurgaku sibuk ke kuliah sekarang. Suami syurgaku. Sabar. Belum tentu suami kamu. Tentang kita ni kadang-kadang kelang kabut nak letak orang syurga cepat sangat, bahaya. Mereka para salafus soleh, mereka para wali, mereka para sahabat, hatta dikata kamu dalam syurga pun mereka gerun. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Nabi menamakan 10 sahabat dalam syurga. Apakah mereka sahabat-sahabat jumpa wahai ahli syurga? Tak ada. Tak pernah mereka jumpa Abu Bakar, wahai ahli syurga, apa khabar pagi ni? Mereka takut.
Bergementar mereka. Bila Rasulullah kata awak kau dalam syurga, bukan maksud awak kau goyang. Aku ahli syurga, kau jangan lawan aku. Aku ni AJK syurga, jangan lawan. Dan mereka tak berani, mereka terus sujud sampai bengkak dari mereka. Terus bangun malam sehingga lengah-lengah kaki mereka. Terus berperang sehingga ketitisan darah kaki mereka. Terus menyumbang dan bersedekah sehingga habis harta mereka. Terhidup dalam ketakutan kepada Allah. Sehingga air mata mereka tak pernah berhenti dan kering. Takut. Kita ni tak ada orang pun kata kita di syurga. Terus, wahai sahabat syurga ana, apa khabar? Wahai isteri syurga ku, jangan cepat. Kenapa? Apakah tak boleh sebut benda tu? Ya, tak boleh sebut. Habis tak sebut ahli neraka pun tak boleh sebut. Kita hidup antara takut dan harap. Kita harap syurga, kita takut neraka. Kita sentiasa doa biar kita masuk syurga. Kita sentiasa doa Allah pelihara kita dari neraka. Untuk kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita dan orang yang kita sayang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Saya berusaha untuk jaga isteri saya daripada neraka, anak-anak saya daripada neraka. Saya berlindung, saya berdoa pada Allah, ya Allah, pelihara zuriat keturunanku daripada neraka. Ya Allah, masukkan mereka dalam syurga. Rahmatmu, keampunanmu. Saya tak kata wahai anak syurga datang sini. Kita tak berani. Mereka orang tak tahu tentang bernilainya hidayah, mereka mungkin berani cakap. Tidak cakap benda ni, mereka orang yang jahil. Orang yang tahu alim, mereka takut, bimbang. Bahkan kalau dikatakan pada mereka, Tuan, kalau Tuan tak jumpa saya dalam syurga, Tuan cari saya. Mereka tu menangis takut. Sebab saya pun tak tahu apakah saya masuk syurga atau tidak. Kita tidak tahu siapa yang tolong siapa. Jangan kita teruja bila orang jumpa kita, Haji, kalau Haji tak jumpa saya kat syurga, Haji cari. Kita juga patut takut. Sebenarnya saya patut cakap dengan awak pun macam tu. Tak ada sebab untuk saya kata saya ada jaminan itu. Saya cuma mengharap dan berdoa, moga Allah matikan saya dan kematian yang baik. Dan ini Abdullah bin Khattab mati murtad. Kisahnya cuma tidak dapat makan tengah hari. Tidak disediakan makan tengah hari. Dan Maqis bin Subabah pula, sahabat Rasulullah, bukan orang yang kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Madinah berhijrah. Kemudian kata, ya Rasulullah, adik aku Hisham bin Subabah dibunuh oleh orang Islam dalam perang Bani Mustalik. Orang Islam sangka dia ni orang musyrik, maka dia bunuh secara tak sengaja. Adiknya Hisham bin Subabah. Maka abangnya Maqis bin Subabah dendam, marah, pada benda tak sengaja. Kata Nabi SAW, akhuka kutil bighairi amdin. Adik kamu Hisham tu terbunuh secara tak sengaja. Orang Islam tu dia ingat dia orang kafir sebab cara penampilan dia. Jadi berlaku sangkaan yang silap. Sebab tu kita, tuan-tuan, hidup, jangan menyerupai cara hidup orang kafir supaya kita tak disangka oleh orang Islam kafir. Biar kita kena tunjuk syiar Islam kita. Rumah kita, kalau memang rumah orang Islam, tunjuk syiar. Tulislah bismillah sikit ke, Assalamualaikum. Biar orang kata ni rumah orang Islam. Jangan tunjuk macam sama rumah kita dengan orang kafir. Biar ada beza. Maka Subabah ini, ataupun Maqis bin Subabah, Rasulullah bayar diat pada dia 100 ekor unta. Tak sengaja dia bayar diat, mewakili Baitul Muslim, Baitul Mal. Tapi dia tak puas hati lagi. Dia dah ambil, dan Nabi SAW dah beritahu. Dia tak sengaja, Nabi beritahu ni. Sebesar-besar Tok Guru beritahu. Ni jenis tak dengar kata. Dilawannya kata-kata Rasulullah. Dia ambil diat 100 ekor unta. Dia cari pembunuh kalangan orang Islam, dia bunuhnya. Tak kesalahan dia. Bila dibunuh, dia pun takut. Cepat-cepat lari ke Mekah dan murtad. Balik semula ke Mekah dan murtad. Dan mula menghina Nabi SAW. Dia mula hina Nabi SAW. Dan dia sentiasa membacakan syair, berbangga kerana berjaya balas dendam. Kata balas dendam dalam Islam hukumnya haram, kerana sifat balas dendam tadi melampau. Kalau tuan Ustaz, boleh tak balas dendam? Hukumnya haram.
Orang Arab panggil al-akhdhu bis-sa'r atau bis-sa'ri. Balas dendam hukumnya haram sebab yang balas dendam semua dia akan melampau. Kita tuan-tuan, kalau orang buat jahat pada kita, boleh kita balas balik, tapi bukan balas dendam. Apa beza balas balik dengan balas dendam? Balas semula, kita meraihkan nilai yang sama. Balas dendam, kita akan melebihkan syahwat kita. Bila Allah sebut dalam Quran, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah innallaha ma'al muttaqin. Siapa yang menganiaya kamu, aniaya balik dia. Siapa yang memukul kamu, pukul balik dia sebagaimana dipukul kamu. Tapi jangan melampau. Allah bersama dengan orang yang bertakwa, yakni yang memaafkan lebih baik. Orang kalau balas dendam, dia mesti melampau. Asalnya dia nak marah sikit, kerana namanya balas dendam, dia pun mula marah banyak. Mula melampau-lampau. Mula dalam tuduhannya tidak berasas dan bersifat fitnah. Maka Maqis bin Subabah kerana balas dendam menguasai dirinya, punca dia murtad. Kita tengok tiga orang ini semua sahabat-sahabat Rasulullah yang akhirnya murtad. Terpadam dalam nama sahabat, terpadam dalam senarai mendapat rahmat, sehingga mendapat kemurkaan Allah SWT. Ya, ada sebahagian mereka murtad tapi Islam balik. Seperti Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah ini ialah saudara Uthman bin Affan, saudara susuan dia. Dia asalnya penulis wahyu. Tuan-tuan, ada dua orang penulis wahyu yang murtad. Kata penulis wahyu ni bukan calon-calon orang, tulis wahyu. Dia penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Dua-dua ini murtad. Tapi salah seorangnya kembali pada Islam, seorang lagi tidak. Baik, kita nak cerita yang kembali pada Islam dulu, iaitu Abdullah bin Abi Sarah. Saudara Uthman bin Affan, saudara susuan. Dia tulis wahyu. Lepas tu dia mula murtad. Nak balik semula ke Mekah mengharapkan kekayaan. Duduk Madinah negeri miskin, tak kaya. Pengaruh orang Mekah kuat lagi ni. Jutawan. Pulang ke Mekah. Ingin kekayaan. Mula mengubah apa yang Allah turunkan wahyu. Dia penulis wahyu. Kerana dia penulis wahyu, kepercayaan Nabi SAW, dia tahu apa yang Allah turunkan wahyu dan dia mengubahnya. Maka kata Rasulullah, kalau kamu jumpa Abdullah bin Abi Sarah, bunuh dia. Bukan kerana kasalah murtad, kerana dia menyeleweng wahyu. Maka bila pembukaan kota Mekah, dia minta tolong Uthman bin Affan, sebab ini saudara susuan dia. Tolonglah saya, tak nak kena bunuh. Saya nak Islam balik. Saya nak masuk Islam balik. Kata Uthman, baiklah, aku akan jumpakan kamu dengan Rasulullah SAW. Maka dia pun menyamar, berlindung di balik Uthman bin Affan. Uthman backup, orang lain tak berani. Uthman datang, Rasulullah SAW menawarkan pada penduduk Mekah, yang kafir-kafir itu, siapa yang nak masuk Islam dan berbaik denganku. Ramai datang masuk Islam. Maka datang Abdullah bin Abi Sarah dalam keadaan menyamar. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku juga ingin berbaiat dengan keislamanku. Nabi pun tengok dia. Oh, ini Abdullah bin Sarah. Dan Nabi berpaling, tak nak layan. Maka dia mengayu lagi, ya Rasulullah, aku ingin berbaiat dengan Islam. Nabi tengok, Nabi berpaling. 3 kali dia mohon. Sehingga kali keempat Nabi terima. Akhirnya dia kembali Islam. Tapi Rasulullah berkata pada sahabat, kamu ni semua tak pandai. Alaysa lakum rajulun rasyid. Dah kamu tengok aku dah tak nak baik, pancung je kepala dia. Ya Rasulullah, kenapa tak bagi isyarat mata ke, kenyit-kenyit sikit, kami lasah terus. Nabi kata, para Nabi tidak boleh beri isyarat. Rasulullah bila dia tidak menerima bai'ah, berarti halal darah. Tapi sahabat tak faham. Sebab tu kata Rasulullah, ni seorang abuk pun tak faham ke? Tak faham ke? Bila aku dah tidak mahu menerima, berarti bunuh dia. Tak ada ke seorang yang pandai bangun, pancung kepala dia ni? Nak beritahu teruk murtad ni. Rasulullah pun tak kasihan orang murtad.
Tapi kerana bersungguh Abdullah bin Abi Sarah, dan kerana para sahabat tak faham isyarat tadi, dan Rasulullah tak boleh main mata. Nabi tak boleh beri arahan dengan mata. Kita kan boleh beri arahan dengan mata, dengan bini kita, dengan mata, dengan muncung. Banyak arahan kita, syarat, dengan beg, arahan. Kata ada seorang raja di Britain, raja sekarang lah, Queen Elizabeth. Dia bila beri arahan pada bodyguard dia melalui handbag dia. Kalau handbag dia letak bawah, dia tak pegang, berarti dia tak suka majlis tu, dia nak cabut lagi cepat. Bodyguard dia faham semua melalui isyarat handbag dia. Dia tak cakap. Semua handbag. Kalau dia pegang handbag dia kuat, dia suka duduk lama. Duduk lama. Kalau dia goyangkan handbagnya, ataupun dia keluarkan handbag, dia pakai gincu, berarti dia sedang terancam. Kalau dia rasa dia terancam nyawa, dia akan buka handbag, ambil gincu, pakai. Nyawanya terancam. Ini kalau perempuan pakai gincu, dia nyawanya terancam. Mungkin dah tak laku, pakailah gincu biar laku balik. Itulah terancam. Tapi saya nak beritahu tentang Raja England ni, yang sekarang ni, dia beri isyarat pada bodyguard dia semua melalui handbag dia. Dia tak cakap. Dah kawan pun dah tua nak cakap apa. 90 lebih. Jadi semua bodyguard tengok beg dia. Dan setiap hari dia akan pakai beg colour lain. Dia tak akan beg sama pakai, tak. Colour dia mesti lain-lain. Lepas tu dia ikutan perempuan sana untuk pakai handbag lain-lain. Setiap hari mesti lain. Maknanya 365 hari lain-lain handbag. Banyak mana handbag dia tu. Setiap handbag ada isyarat. Setiap warna ada isyarat. Nabi SAW tak pakai isyarat. Nabi tak pakai isyarat. Semua arahan Rasulullah mesti jelas dengan mulut. Kenapa? Rasulullah tidak akan berkias-kias. Kerana kalau orang salah faham habis. Kalau katakan orang ni terlupa, tiba-tiba terletak handbag tu, padahal dia suka majlis tu, terus orang pun angkat keluar. Katakan dah namanya anyuk, takkan tak terlupa handbag. Isyarat-isyarat ni, kod-kod kita ni, kadang-kadang kita pun tak ingat. Password telefon pun tak ingat, nama isyarat. Berapa nama password telefon? Dah kena beli telefon baru. Dah tua-tua jangan pakai password lah. Dah tahu nyanyuk. Ni semua nak password ni. Nombor bank pun tak ingat, semua tak ingat. Bayangkan hidup tak ingat nombor password. Semua tak boleh buka. Kena pula bilik air pun pakai password habis. 2 tahun lah duduk bilik air. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, apa pun arahan baginda dengan perkataan yang jelas. Kalau Nabi kata bunuh. Nabi kata biarkan. Begitu rezeki Abdullah bin Abi Sarah. Kerana benar dia nak masuk Islam balik. Akhirnya dia elok Islam dia. Betul-betul dia jaga Islam dengan sungguh-sungguh. Dan dia berperang bagi pihak Islam. Dan dia berdoa pada akhir hidupnya. Kata dekat nak mati, kita tahun 51 Hijrah. Dia kata, Allahumma ja'al akhir amali subh. Ya Allah, jadikan akhir amalanku sebelum aku mati ialah solat subuh. Allah jadikan, Allahumma ja'al akhir amali subha. Jadikan amalan terakhir aku ialah solat subuh. Satu hari tuan-tuan sedang dia berwuduk, dia bersembahyang. Selesai sembahyang dia beri salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelum dia beri salam ke kiri, maka malaikat mencabut nyawanya. Matilah di dalam solat. Jadi kalau dia belum salam kiri, belum sempurna lagi solatnya, maka supaya dia mati dalam solat. Ini doa mustajab dia. Di kalangan yang murtad hanya beberapa orang sahaja yang kembali balik. Antaranya ini Abdullah bin Abi Sarah. Ada seorang lagi penulis wahyu Rasulullah, asalnya seorang Kristian. Ini tidak disebut nama. Kana Nasraniyan fa aslama summa irtadda. Dia asalnya Kristian, kemudian dia masuk Islam. Dan Rasulullah SAW, dia ni tulisan lawa. Maka Rasulullah SAW appoint dia, lantik dia sebagai penulis wahyu. Dia menulis wahyu, disempat menghafal Baqarah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata dulu sahabat kalau hafal Al-Baqarah, Ali Imran, dan kadang ayat Quran masih turun, ini bukan calang-calang. Hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia menulis surah itu. Akhirnya dia kembali pada Kristian.
Bila kembali pada Kristian, dia mula mengubah semua ayat Quran. Dia cuba ubah. Jenayah dia murtad. Yang kedua, ubah ayat Quran. Akhirnya dia mati. Mati dalam keadaan Kristian. Lalu orang-orang kampung dia, orang Kristian menanamnya. Keesokan hari, didapati mayat itu berada atas kubur kembali. Lalu mereka berkata, ini kerja Muhammad dan sahabatnya. Sebab marah orang ni murtad dari agamanya, maka digalinya, dibuang keluar. Lalu mereka gali yang lebih dalam. Keesokan harinya mayat itu kembali atas kubur balik. Tidak diterima bumi. Mana cerita mayat tak diterima bumi ni benar. Benar. Sudah berlaku zaman Nabi SAW. Bukan sebelum itu lagi. Bukan akan terus berlaku pada zaman kita pun. Mayat tidak diterima bumi. Termasuklah mayat Fir'aun. Tidak diterima bumi. Akhirnya duduk kat muzium. Kemudian ditanam lebih dalam. Kata mereka kali ini, Muhammad dan sahabatnya tidak mungkin menggalinya. Tiba-tiba esok hari, terus. Walaupun mereka dah jaga dah, tengok jaga, tengok. Ada tak Muhammad lalu-lalu ke sahabat? Lalu mereka berkata, ini bukan kerja Muhammad. Lihat Allah tunjuk, Tuhan tak terima. Tentang kisah ini, kita bawa kisah sahabat-sahabat Nabi. Apakah ada yang lebih mulia pada sahabat Nabi? Sepakat ulama' tak ada orang boleh lawan kemuliaan sahabat Rasulullah. Tuan-tuan melihat Rasulullah sedetik menjadikan orang itu bernilai selama-lamanya. Tapi bila dia murtad, tidak ada nilai walaupun dia melihat Rasulullah SAW. Walaupun dia keluarga Nabi SAW. Maka tidakkah cerita umpamanya kita tak bimbang. Yang seorang hanya sebab marah tak disiapkan makanan lalu murtad. Yang seorang kerana nak balas dendam. Yang seorang lagi kan nampak senang hidup orang Kristian di Ethiopia atau di Habasyah. Iaitu Ubaidillah bin Jahash. Dia kena seksa, ditahan pula. Dia tengok orang mewah, dia tak tahan. Masa kena seksa kat Mekah, kental imannya. Hijrah ke Habasyah. Tapi ketika mana berada di Habasyah, tengok orang Kristian semua kaya. Mewah, senang. Tengok orang Islam berempat, menunggu arang Rasulullah, hidup sederhana je. Maka dia pun cemburu dengan kekayaan. Dia ingat kekayaan itu lebih baik. Walau kekayaan sebanyak mana pun kita dapat, berapa tahun kita boleh nikmati sebelum kita mati, ia sementara. Kul mata'ud dunia. Katakan itu cuma nikmat dunia sekejap. Tapi ada orang tak sabar, lalu mereka memilih sekejap daripada yang kekal. Fa'atharul hayat ad-dunya. Mereka lebihkan hidup dunia berbanding akhirat. Allah sebut dalam ayat yang banyak. Antaranya, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bukan kebanyakan kamu melebihkan yang segera berbanding yang akhirat abadi. Inilah yang tercatat pada wahyu-wahyu suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sejak dulu lagi Allah beritahu manusia, akhirat itu yang lebih abadi, bukan dunia. Tentang kita dah tengok ramai orang dah dulu depan pada kita, yang kaya raya, bukankah mereka dah mati hari ini? Kenapakah nikmat kekayaan mereka? Ni yang tinggal $9 bilion USD kemudian mati. Apa nikmatnya? Yang tinggal ratusan juta dolar akhirnya mati. Apa nikmatnya? Yang tinggal ratusan kenderaan, berbagai kemewahan. Ni rumah dia namanya Neverland. So, luas. Apa nilai rumah tu hari ni? Yang dahulu permai, dulu indah, makmur. Nak keliling pun naik kereta api. 350 hektar. Luas rumah. Luas tapak rumah tadi. Nak rawang pakai kereta api. Punya kaya. Lepas tu mati. Apa nilainya? Apa nilainya semua? Supaya kita mengetahui kalau dunia yang menjadi ukuran kita, sekejap. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, para wali ini mereka sentiasa bimbang. Kaki mereka berada pada ketakutan, takut ada perubahan berlaku. Mereka takut walaupun nampak selamat. Selamat tahajud tiap malam, puasa sunat. Bimbang kalau Allah nak cabut sekejap. Tak baca ke kisah sahabat Nabi tu? Tak baca ke kisah orang tu orang ni? Sepanjang zaman tuan-tuan akan ada cerita ni, supaya kita tahu mahanya akidah ini, mahanya agama ini.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini sentiasa terperanjat walaupun dia berikan ketenteraman. Terperanjat. Kita dengar dulu ada yang rajin solat subuh kemudian tak solat subuh, kita takut. Takut jadi pada kita. Kita dengar orang dulu rajin kuliah kemudian malas kuliah, kita takut. Takut jadi pada kita. Kita dengar orang dulu punya bagus, menangis ingat dosa, hari ni kau tahu dengan maksiat, kita takut. Kita sentiasa terkejut dengar cerita macam tu. Bukan kita nak hina orang kita dengar cerita, kita takut berlaku pada kita. Takut tuan-tuan. Dah bagus orang ni tapi mati dalam keadaan tak bagus. Terperanjat kita, ya Allah, janganlah jadi pada aku. Jangan kena pada zuriat keturunan aku. Jangan kena pada orang yang aku sayang, aku kasih. Dan para wali ini, kata Syekh, walaupun salah mereka sebesar kulit, sebesar biji kacang, debu, mereka tetap marah diri mereka. Bimbang itu yang menyebabkan berubah mereka. Kata jangan perkecilkan dosa-dosa kecil. Ramai orang kan dosa kecil lah ubah keadaan dia. Yang saya cerita tentang Abdullah bin Khattab tadi, dosa dia apa? Marah orang sebab makanan dia lambat. Akhirnya dia pun belasah. Dah halang-halang belasah sampai mati. Ya asal kecil je. Asal. Lama jadi besar. Jadi kita pun bimbang asal benda kecil, akhirnya jadi besar. Sebab itu kalau berlaku benda-benda kecil dalam hidup kita, hari ini tak terkejut subuh, kita naklah marah diri kita. Kenapa tak terkejut? Biasa terkejut. Setengah orang, hari ni je ustaz, biasa okey. Jangan kata okey-okey gitu. Itu mungkin mukadimah kepada tak okey. Mukadimah. Ya Allah, kenapa boleh tak terkejut subuh? Barangkali makan nasi lemak lebih sangat semalam. Barangkali saya ni sembang lama sangat. Sampai terkejut lewat. Patut bangun pukul 4 pagi, bangun 6.30. Kita kena muhasabah. Apa pun yang berlaku perubahan agama dalam diri kita, kita kena mesti rasa takut. Contoh kalau lah orang-orang bisnes, mereka bimbang perubahan pasaran. Orang yang beli saham, belum lagi rugi saham, mereka dah fikir mungkin serugi, mereka cepat-cepat jual. Itu dalam ilmu ekonomi mereka namakan sebagai spekulasi. Spekulasi ini penting dalam ilmu ekonomi. Kenapa? Mereka cuba menganggap barangkali keadaan perang Rusia dengan Ukraine ni bahaya untuk ekonomi, jual. Tak perang lagi, kawan tu bergaduh mulu. Yang geng-geng saham dah fikir, tengok agak-agak pilihan raya ni siapa menang ni, macam nak kalah, cepat-cepat jual saham. Jadi itu penting dalam ilmu ekonomi. Mereka mengambil kira sentimen dipanggil. Sentimen pembelian, sentimen jualan. Contoh sentimen itu patut pada agama kita, patut ada pada agama kita. Maknanya tuan-tuan, bila ada benda-benda kita buat ni, yang asalnya rajin ngaji tiba tak mengaji, jangan Allah tarik hidayah ni. Yang biasa rajin sedekah tiba jadi kedekut, ya Allah, kenapa aku dah sayang pada hati aku, selama ni aku tak kisah pun. Yang selama ni Masya Allah boleh qiyamul lail, tiba-tiba tak boleh bangun malam. Apa sebab ni? Kita mula takut. Yang dulu biasa duk kuliah tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiba-tiba Allah tak dapat dah kuliah. Kita perlu rasa takut. Jangan relax je, biasalah nanti kuliah balik. Jangan rasa macam gitu, kena rasa takut. Yang dulu kita mungkin dipilih untuk mengajar orang, tiba tak dipilih. Ya Allah, kenapa ni? Apa sebab? Fikirkan, bimbanglah akhirat kita. Ada orang yang nak berjaya akhirat, setiap perubahan akhirat dia alert benda tu. Kita tengok tahu orang sayang kucing. Orang sayang kucing ni gila. Dia sampai ilmu gila dia. Dia perhati kucing. Dia tengok kucing tu ngiau dia, ni macam sakit ni, terus bawa klinik. Dia cuba faham kucing ini yang dia selamanya tak akan faham. Belajar cakap dengan kucing, tengok ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Dia tu study sampai kucing dia mati. Tentang kenapa tak study agama dalam diri kita? Tengok naik turun agama kita, kenapa berlaku macam ni? Ada hari agama kita naik, ada hari turun sungguh. Bukan macam kita petani. Tuan-tuan tanam rock melon ke golden melon tanam. Tuan-tuan perhati pokok ni. Kenapa kena kulat? Cek. Kali kedua kena protek. Oh, kenapa cepat rosak? Ni kenapa macam ni? Kaji, tidak gagal kita. Kaji. Orang ternak kambing. Saya jumpa dengan seorang peternak
tokoh penternak kambing. Dia pun ajar saya ilmu kambing. Macam tu, ustaz tahu tak kambing ni macam mana? Saya tak tahulah, saya bukan bela kambing, tapi berminat lah nak tahu. Dia perhati semua kambing dia. Saat saya tahu kalau kambing tu nak ngandung. Bukan kambing tu nak beranak, nak ngandung pun tahu, nak ngandung. Tanda dia. Bawa air benih tu lekek, saya tahu. Kalau kambing tu saya tahu. Tetap bagus kita perhati benda tu. Semua orang saya tengok bila dia pakar dalam satu bidang, dia mula mahir. Tapi kita lupa, sepatutnya kita kena pakar dalam agama kita. Dalam menilai naik turun agama dan bagi kita supaya tidak diambil agama yang mulia ini. Tidak terencak agama kita. Perhatikan. Dulu saya biasa juga zikir-zikir, sekarang zikir dah kurang. Tasbih tak mana hilang saya pun tak tahu. Tetapi bukan masalah tasbih tu hilang. Masalah bagaimana kita tidak istiqamah. Kita bimbang kalau tak istiqamah. Bila Allah tarik satu persatu keberagamaan kita, kita patut bimbang dan takut. Kerana Allah tak akan tarik sekaligus, Allah tarik melalui tanda. Kalau kita bimbang, maka Allah akan tambah kita untuk jadi lebih baik. Tapi kalau kita tak bimbang, Allah tarik lagi. Yang asal rajin solat berjemaah dah tak rajin. Yang asal solat awal jadi lambat. Yang asal solat juga walau lambat jadi tak solat. Sebab kalau kita jumpa orang yang dulu memang bagus agama, tanya balik, ni kenapa bang jadi sampai gini? Cuba dengar cerita dia. Ia kerana dia tak peduli benda-benda kecil yang Allah beri sebagai tanda dia. Akhirnya biar last sekali dia mula bergembira dengan maksiat dia berbanding taat dia. Tak apalah, saya suka macam ini. Dan dia mula hina orang yang pernah dihormati. Tok guru yang dia ngajar dulu, dia hina selamba je. Dah. Sebagaimana kisah Abdullah bin Khattab yang hina Rasulullah. Yang asal ni puji Nabi ni. Akhirnya lihat bagaimana bila Allah tarik, dia menjadi penghina tegar Rasulullah. Tak cukup dihina dengan syair beli, dua orang penyanyi menyanyi untuk hina Nabi. Terluar biasa orang bila Allah tarik hidayah. Dia, kata para ulama', dia lebih benci pada Islam berbanding orang kafir asal. Orang kafir asal, dia pun tak benci sepertara tu. Mereka juga mengakui beberapa sifat Rasulullah yang baik. Tapi ini Abdullah bin Khattab tak. Dia nafikan semua. Ini menunjukkan bahaya hidayah bila ditarik. Itu hati-hati. Jangan terlalu selesa dengan apa yang kita ada. Terus baiki, terus berdoa, terus berharap. Jangan kita terlalu gembira, terus menangis kerana kita bimbang hidayah yang Allah beri. Mungkin Allah tarik suatu hari nanti. Ia tidak pernah mustahil, kerana Allah berkuasa melakukannya. Sebab itu Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahawa jangan terlalu rasa aman, jangan terlalu rasa lapang, jangan terlalu rasa seronok. Semua ini akan berubah. Akan berubah. Sebab itu perhatikan, Allah uji kita tuan-tuan. Waktu kita sihat, bagus tak agama? Bagus. Waktu sakit pun bagus, alhamdulillah. Dan berkekalan macam ni. Waktu kita senang, bagus agama. Waktu susah pun bagus, alhamdulillah. Jangan pernah berubah walau berubah keadaan kita. Jangan berubah agama kita walau berubah keadaan kita. Muda kita, tua kita, sihat kita, sakit kita, lapang kita, sibuk kita, agama kita tetap sama. Cara kita beragama tetap sama. Maka itu tanda Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah melindungi agama kita dan juga agama keturunan kita. Moga Allah redai kita dan matikan kita dengan husnul khatimah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.